Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Japan menentang pasukan Croatia, yang mana Japan kalah dalam sepakan penalti selepas kedua pasukan terikat satu sama. Pada perlawanan ini boleh saya katakan kedua-dua pasukan beraksi dengan agak seimbang. Jepun bermain dengan high pressing, manakala pasukan Croatia bermain dengan direct dan lebih kepada untuk menghantar bola ke dalam kotak penalti, untuk bermain dengan kelebihan fizikal yang mereka ada untuk memenangi area duel ataupun memenangi hantaran-hantaran bola tinggi untuk beat pertahanan Jepun. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Jepun dahulu. Apakah kekuatan dan juga apakah yang boleh kita belajar daripada pasukan Jepun pada perlawanan ini? Yang pertama, kita boleh lihat dari segi corak permainan dan juga formation yang mereka bentuk ketika mereka menyerang dan mereka bentuk ketika mereka bertahan. Dalam perlawanan ini, yang pertama, Jepun sebenarnya bermain dengan high press ketika mereka build up ataupun mereka memastikan high pressing yang mereka lakukan sewaktu pasukan Croatia melakukan build up play daripada bawah, yang mana pressing ni adalah untuk memastikan yang pemain-pemain Croatia tak boleh melakukan ataupun mengekalkan ball position ataupun memegang bola dengan lebih lama. Jadi kita boleh tengok attacking ataupun forward pasukan Jepun pun akan terus melakukan pressing sewaktu bola berada di bahagian bawah pasukan Croatia, dan dalam pada masa yang sama pemain-pemain di bahagian tengah akan membentuk man to man marking, iaitu mereka akan menjaga salah seorang player di bahagian tengah. Contohnya saya bagi Endo versus Modric, lepas tu Kovacic dijaga oleh Ito dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka buat macam tu. Dalam masa yang sama mereka melakukan high press untuk mengelakkan build up play yang dilakukan oleh Croatia, dan dalam pada masa yang sama mereka memastikan yang Croatia tak ada option untuk passing. Dan disebabkan itulah kita boleh tengok banyak pergerakan Croatia daripada bawah terbatas dan mereka punya build up play tidak beberapa menjadi, dan mereka lebih kepada banyak hantaran-hantaran jauh dengan long ball dan juga hanya dengan one touch passing saja untuk melakukan attacking ataupun serangan ke arah pasukan Jepun, disebabkan pressure ataupun tekanan yang telah diberikan oleh pemain-pemain Jepun dah sangat-sangat efektif, dan mereka telah block banyak-banyak player pasukan Croatia untuk menerima bola. Dan untuk pressing ni boleh saya katakan attacking pasukan Jepun sangat-sangat bagus lah in term of pressing, yang mana kita boleh tengok Maeda antara player yang botak tu yang score gol semalam bermain dengan sangat cemerlang untuk melakukan tekanan ke atas pemain Croatia. Dia lari merata dan sebagainya. So there is a good thing tentang pasukan Jepun punya pressing, dan telah menyebabkan Croatia pun tak boleh nak absorb dengan pressure tersebut, tekanan tersebut, dan mereka tak boleh nak bermain dengan simple dan juga untuk mengekalkan ball position. Itu yang pertama in term of attacking ataupun in term of pressing yang dilakukan oleh pasukan Jepun. Yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Jepun ketika mereka bertahan, mereka menukar formation shape mereka kepada bentuk 5-4-1, yang mana penggunaan 5-4-1 ni adalah kepada lebih untuk deep block, iaitu mereka bermain dengan low block dan juga memastikan yang bahagian pertahanan mereka compact dan mereka boleh cover up mereka punya bahagian wide area ataupun bahagian pertahanan kanan dan juga kiri untuk memastikan yang Croatia tak boleh nak exploit kawasan tersebut. Cumanya in term of deep block ni mereka sebenarnya agak boleh dikatakan bermain dengan sangat baik in term of defending dengan deep block ataupun defensive line yang agak rendah, tetapi ada sedikit kesilapan ataupun kekurangan daripada pasukan Jepun. Yang pertama adalah daripada segi in term of area duel, yang mana kita tahu pemain-pemain Croatia ada kelebihan daripada segi ketinggian dan juga fizikal, dan mereka boleh dikatakan kalau area duel pemain-pemain Jepun akan kalah lah dalam situasi tersebut, dan hasilnya Croatia berjaya menjaringkan gol. Dan yang kedua adalah daripada segi blocking ataupun interception pemain-pemain di bahagian wide area untuk menekan pemain-pemain Croatia yang melakukan crossing tersebut. Jadi benda tersebut telah menyebabkan Croatia boleh melakukan hantaran-hantaran jauh, dan dalam pada masa yang sama midfield pula tak ada nak halang dengan Croatia melakukan percubaan jarak jauh. Sebab Croatia ni kita tahu daripada player seperti Modric, Kovacic dan sebagainya untuk beat pertahanan lawan dengan jarak jauh punya percubaan, long shot range lah. Jadi benda tu sedikit mengganggu rentak corak bertahan pasukan
pasukan Japan, sebab mereka lebih fokus kepada deep block untuk memastikan yang Croatia tak ada ball position dan tak boleh nak masuk ke dalam deep box pasukan Japan dengan sangat baik. Tetapi in term of direct ball dan juga direct football dengan menyerang secara direct dengan hantaran-hantaran ni, memang main dengan deep block memang kena lah, sebab pasukan lawan ada advantage daripada segi ketinggian. Kalau pasukan lawan ada Mandzukic, saya rasa mungkin Croatia dah boleh skor 2 ataupun 3 gol lah pada perlawanan semalam. Tetapi nasib baiklah striker pasukan Croatia ni mereka letak Perisic, mereka letak tu ni memang orang kata apa, tak terlalu clinical, so tak boleh nak fight sangat lah dengan pasukan Japan punya defending. Kalau ada Mandzukic, saya rasa lagi bahayalah Croatia. Itu yang kedua in term of defending. Yang ketiga, apa yang kita boleh belajar daripada pasukan Japan secara clearnya, mereka sebenarnya in term of position, ketika mereka ada position dan build-up play, mereka menggunakan back three ketika mereka menyerang, dan dalam pada masa yang sama mereka letak Ito dan juga Nagatomo untuk berada di bahagian wide area untuk cover up kawasan tersebut untuk mereka progress the ball lebih kepada bahagian hadapan. Dan yang paling penting, mereka ada Kadamo dan juga Doan, yang mana Kadamo dan juga Doan ni mereka akan masuk lebih kepada narrow ataupun kepada middle area untuk berada dalam shape yang bebas untuk menerima bola. Jadi kita boleh tengok dalam first half tu sebenarnya Japan bermain dengan sangat baik. Mereka exploit pasukan Croatia dengan gerakan quick passing dan juga quick switch play dan sebagainya di bahagian wide area. Dan apa yang mereka cuba lakukan adalah mereka exploit bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Croatia, dan mereka akan cuba supply bola ke dalam kotak penalti untuk mencari pemain-pemain Japan yang ada dalam kotak penalti seperti Maeda, seperti Nagatomo yang tunggu dekat near post dan sebagainya. Tetapi sayang, in term of crossing, pemain-pemain Japan dah memang perfect. Crossing yang dilakukan ataupun lay off dilakukan, cutback yang dilakukan dah memang cukup sempurna. Tetapi in term of receiver, pemain yang nak menerima hantaran tersebut masih lagi kurang, yang mana Maeda tak boleh nak react dengan cepat hantaran-hantaran yang dilakukan, Nagatomo pun tak boleh nak react dengan cepat hantaran dilakukan, Kamada kan, lepas tu Doan dan sebagainya. Mereka ni lebih kepada middle ataupun midfield punya area. So there is sayang lah, sebab first half sepatutnya mereka boleh score dalam 2 ke 3 gol, tetapi in term of receiver menerima bola mereka agak kurang. So yang menyebabkan banyak peluang-peluang ataupun chances yang mereka buat untuk start the build up tu agak mengecewakan. Jadi benda tu sedikit orang kata apa, pengajaran untuk pasukan Japan untuk ada lagi player yang lebih efektif di bahagian hadapan, bukan sahaja in term of pressing tetapi in term of kepada untuk receive the ball dan juga reaction kepada ball tu dengan sangat cepat, dan yang paling penting tentang positioning lah, and that's a good thing. So benda yang saya suka lagi, kemasukan Mitomo memang memberi satu perspektif yang berbeza untuk pasukan Japan. Tetapi kemasukan Asano pada perlawanan ni bukannya seperti yang dia masuk selalu. Game ni dia nampak gugup sikit, nampak macam tak apa nak bermain dengan baik. Dan akhir sekali apa yang boleh saya katakan, Japan kalah adalah disebabkan mereka punya confident level dan juga cara mereka mengambil sepakan penalti. Sepakan penalti ni kebanyakannya mostly orang kata luck lah. Tetapi untuk game ni Croatia ada kelebihan daripada segi pengalaman dan mereka adalah squad yang experience lah kan. So bila mana dalam penalti shootout ni kita boleh tengok goalkeeper Livakovic, pemain goalkeeper Croatia sebenarnya mempunyai kelebihan daripada segi ketinggian. So apabila ketinggian ni dia boleh untuk reflect dan juga rebahkan badan dia kepada certain situation dengan sangat laju. And so apabila berhadapan dengan goalkeeper tinggi ni, sepatutnya pemain-pemain Japan boleh untuk fokus kepada power in term of shot power, lebih kepada power berbanding untuk akurasi ataupun lebih kepada untuk target bola ke dalam gawang gol, untuk target dengan lebih tepat. Dia lebih kepada more to power, mungkin boleh beat lah kan. Tetapi nak buat macam mana, itu yang membezakan in term of experience dan juga in term of calmness level mereka memang berbeza. Croatia dah berapa kali lah, 4 tahun lepas pun nak juara Piala Dunia, so mereka ada pengalaman yang lebih better lah berbanding Japan. Tetapi Japan memang orang kata apa, super kan. Tapi tahniah untuk Croatia sebab lepas ni mereka akan lawan Brazil, dan dalam pada masa yang sama tahniah untuk goalkeeper Croatia save 3 sebabkan penalti. That is a good thing lah, mungkin nama dia akan naik lepas ni. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.